Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan puasa. Dan sebelum itu, agama adalah satu ketetapan, satu undang-undang yang selaras, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira dari sudut keturunan, tanpa mengira dari sudut pangkat dan sebagainya. Bermaksud, satu ketetapan ataupun satu hukum adalah mesti diselaraskan mengikut kemampuan dari sudut pelaksanaan. Manakala dari sudut tindakan terhadap kesalahan ataupun jenayah yang berlaku ataupun disebut sebagai kesalahan, maka dia perlu diselaraskan tanpa mengikut kemampuan seseorang. Dari sudut amal ibadat, maka di sana ada diraikan keadaan mukallaf. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu ibadat. Dan nanti kita akan sentuh tentang puasa kalau sempat, insya-Allah. Dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Quraisyan ahammahum sya'nul makhzumiyah ataupun imra'atul makhzumiyah allati sarqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah, seorang perempuan Quraisy. Quraisy ini dianggap sebagai VIP ataupun bangsawan di kalangan bangsa Arab itu sendiri. Dan Quraisy dia pecah pula kepada beberapa etnik ataupun sub etnik yang lain. Antaranya adalah Makhzumi. Berlaku satu kisah seorang perempuan di kalangan bangsa Quraisy yang beretnik Makhzumi allati sarqat, yang telah melakukan satu kesalahan, iaitu dia telah mencuri. Kemudian nak ambil tindakan kepada wanita tersebut akan menyebabkan malu bangsa Quraisy. Kalau dilaksanakan tindakan terhadap wanita tersebut, menjejaskan keturunan dan bangsa dia yang dianggap sebagai mulia. Kemudian mereka pun berbincang, para bangsawan ini bincang, faqallu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang siapa yang nak tolong selotok dengan Nabi supaya Nabi tidak mengambil tindakan terhadap wanita ini. Kerana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa Quraisy. Jadi mereka bertanyakan sesiapa yang sanggup untuk bawa kes ini ke hadapan Rasulullah untuk bincang supaya Nabi tak ambil tindakan. Qalu wa may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid. Lalu ada di kalangan mereka mengatakan, siapa yang berani nak sembang dengan Nabi ini? Siapa yang berani untuk bawa kes ini supaya Nabi tak ambil tindakan? Kecuali Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia ada tokoh. Sewaktu Rasulullah hampir wafat pun, Rasulullah telah mewasiatkan supaya Usamah ini memimpin satu peperangan sedangkan usianya belum sampai 18 tahun. Maksudnya ada ketokohan kepada dia, dan juga adalah orang yang dianggap sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bapa dia adalah Zaid bin Harisah. Dia adalah anak angkat Nabi.
Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Dia sudut pangkatnya dianggap sebagai cucu. Disayang. Nabi SAW sayang kepada dia. Jadi macam tu jugalah sekarang ni, kalau anak dengan cucu, sayang cucu lagi. Anak tu dah jemur dah. Kalau dah ada cucu, sayang cucu lagi. Ini dia adalah kesayangan Nabi SAW. Jadi mereka mengemukakan satu nama, iaitu Usamah lah. Usamah selotak dengan Rasulullah. Fakallamahu Usamah. Lalu Usamah bin Zaid ini jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, dia bincang dengan Nabi tentang seorang perempuan di kalangan Quraisy yang dari suku Makhzumi. Dia telah melakukan kesalahan mencuri, janganlah ambil tindakan dengan dia. Dia bincang, cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, atashfa'u fi haddin min hududillah. Nabi marah. Wahai Usamah, adakah kamu nak bantu ataupun syafa'ah, ini maksudnya pertolongan dalam satu had. Had ini adalah satu ketetapan, satu undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Memang tak boleh kurang, memang tak boleh lebih. Sebab itu dalam ayat surah Al-Baqarah Allah mengatakan tilka hududullah. Itu adalah satu ketetapan Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui ketetapan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Jadi Usamah pun Nabi marah. Nabi kata atashfa' fi haddin min hududillah. Jangan pakai kabel lah. Kabel pun tak jalan. Ini Rasulullah. Jadi kalau dalam istilah sekarangnya, mereka menggunakan Usamah ni sebab Usamah ni Nabi sayang kat dia. Senang cakapnya, pakai orang dalam lah, pakai kabel untuk gugurkan kes pada perempuan yang telah mencuri. Faqama Rasulullah SAW. Lalu Nabi bangun dan juga Nabi berkhutbah di hadapan khalayak ramai. Baginda mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah binasa orang-orang terdahulu sebelum daripada kamu, iaitu merujuk kepada Bani Israel. Bani Israel, mereka ni melampau dalam bab hukum hakam. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Nabi mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum annahum idza kanu sarqa fihimus syarif. Apabila telah melakukan kecurian ataupun telah mencuri di kalangan orang-orang VIP. Asy-syarif ini merujuk kepada bangsawan ataupun orang yang ada nama, orang yang ada pangkat, orang kayangan, melakukan satu kes iaitu mencuri. Tarakuhu, mereka tinggalkan, tutup matalah, gugurkan kes, buat tak nampak lah. Tetapi wa iza sarqa fihimud dha'if, apabila rakyat biasa, orang bawahan yang tak ada nama, kelas bawahan, taraf hamba dan sebagainya, orang miskin, itu adalah dhaif. Aqamu alaihi al-hadda, mereka mengambil tindakan, mereka potong tangan orang yang mencuri di kalangan orang-orang susah. Kalau orang kaya, orang ada nama, orang bangsawan yang mencuri, mereka lepaskan. Lalu baginda mengatakan, waimullah, demi Allah, lau saraqat Fatimatu bint Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad, iaitu anak aku, kata Nabi, yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri akan potong tangan dia. Ini bermaksud penyelarasan dari sudut hukum hakam. Tak ada nak pilih bulu, tak ada nak pilih siapa yang lebih, siapa yang kurang. Sebab itu, kalau dari sudut tindakan yang disebut sebagai had ataupun hudud, dia adalah satu ketetapan yang tidak boleh pilih kasih. Siapa yang bersalah tetap salah, siapa yang tak salah dianggap sebagai tak salah. Itu realiti yang berlaku sekarang ni, begitulah. Apabila orang yang mencuri cuma RM10,
RM10 ataupun RM20. Nak buat apa? Curi makan dia pun. Curi nak beli makanan. Bukan curi nak hidup mewah, senang tak. Curi makanan yang nilai hanyalah RM10-20. Diambil tindakan, belasah separuh mati orang tu. Tapi yang mencuri nilainya jutaan ringgit, mungkin curi itu tak nampak macam curi. Curi dengan bermaruah mungkin mereka bebaskan ataupun didapati tidak bersalah. Ini bukan saya nak sentuh tentang politik, tentang apa, tak. Ini realiti. Mana-mana tempat, kalau kita lihat, apabila orang itu ada nama, apabila orang itu dianggap sebagai orang yang berpengaruh, maka digugurkan kes, tidak ambil tindakan. Tapi yang curi RM2-3 tu yang kita nampak salah besar. Maksudnya tidak selaras. Tidak ada satu kayu ukur. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tadi apa? Halakal ladzina min qablikum. Binasa orang-orang dulu sebab apa? Sebab pilih kasih. Bahkan Nabi menguatkan, mengukuhkan lagi, kalau anak aku sendiri yang mencuri, aku sendiri potong tangan. Bermaksud tak ada pilih kasih. Salah tetap salah. Ini barulah dipanggil tidak ada pilih kasih. Agama dah hapuskan lama dah. Dipanggil kasta yang wujud di kalangan masyarakat Arab jahiliah. Islam dah hapuskan lama dah mengukur taraf keturunan seseorang, dia lahir dalam keturunan apa? Dah hapus. Islam tak ada memilih siapa yang lebih, siapa yang kurang, lihat warna kulit dan sebagainya. Tetapi kalau agama lain, terutamanya agama Hindu, mereka masih lagi ada sebahagian yang masih lagi mengamalkan kasta. Kalau dia beranak kasta rendah sampai matilah macam tu. Dia tak akan boleh naik taraf. Tapi beza agama yang disebut sebagai rahmatan lil alamin ini, dia tak pilih. Siapa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwanya lebih. Itu. Maksudnya orang tu boleh jadi mulia walaupun dia ni orang susah. Dia boleh jadi mulia walaupun dia keturunan kulit hitam. Dia boleh jadi mulia dengan sebab dia ni rupa paras tak elok dan sebagainya. Seperti mana kisah yang disebutkan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Al-Qarni, seorang tabi'in, dipanggil sebagai Sayyidut Tabi'in, yang mana orang tak kenal pun siapa dia Uwais Al-Qarni ni. Tanya oleh kerana wasiat daripada Rasulullah kepada Umar dan juga Ali bin Abi Talib supaya cari orang ni. Dia adalah orang Yaman. Bila ada rombongan haji datang daripada Yaman, kamu cari. Tanya, jumpa tak? Cari Uwais Al-Qarni. Tanya-tanya, seorang pun tak kenal. Sebab dia bukan somebody yang ada nama. Bukan orang kaya, bukan orang yang berpengaruh. Dia cuma tukang jaga binatang peliharaan, ataupun pengembala kambing, ataupun dipanggil kerja yang dianggap sebagai kerja yang biasa. Sehingga didapati akhirnya jumpa dengan Al-Qarni ini. Umar minta supaya Uwais ini berdoa untuk dia. Ini kerana melunaskan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan dalam hadis Nabi tegaskan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahkan dalam hadis 40 Nabi kata at-taqwa huna fa asyara ila sadrihi salasan. Nabi sebut takwa duduk di sini. Dia itu merujuk kepada hati. Nabi isyaratkan, Nabi ulang 3 kali. Jadi takwa ini adalah kunci. Bahkan kita nak sambut Ramadan ini, kuncinya adalah takwa. Sebab orang yang tak takwa, dia tak boleh puasa Ramadan. Buktinya Allah sebut dalam ayat yang selalu dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang yang tidak
gembira dengan ketibaan bulan Ramadan, iman dia lemah, dia tidak ada takwa. Alah, kena puasa pula. Bulan Ramadan nak datang, tak boleh makan. Dia tak ada langsung rasa seronok dengan kehadiran bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang lemah takwa. Karena bukti dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun, itu selalu orang terjemah dengan apa? Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi terjemahan yang lebih tepat, pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab dia adalah kalamullah. Bila kalamullah, tidak ada lagi moga-moga. Sebab apa? Bila kita sebut semoga, ataupun kita sebut agar, ataupun kita sebut mudah-mudahan, bermaksud perkara itu tak jelas, tak pasti. Contoh, saya katakan semoga kamu berjaya dalam peperiksaan, semoga kamu berjaya dalam temuruga. Saya ucapkan begitu adalah satu doa. Bermaksud saya pun tak tahu dia berjaya ataupun tidak. Itu adalah daripada kalam, daripada perkataan manusia. Tapi bila Allah sendiri yang kata la'allakum tattaqun, kalau kita terjemahkan mudah-mudahan, bermaksud Allah tak tahu dia ni bertakwa ataupun tidak. Duduk tengah-tengah, 50-50. Sebab itu saya terjemahkan la'allakum tattaqun, pasti orang yang melaksanakan Ramadan berdasarkan tuntutan yang dikehendaki oleh syarak. Bukan atas adat, bukan atas kebiasaan, bukan atas ikut-ikutan. Dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi dah menjadi satu kelaziman. Bila tiba bulan Ramadan, dia ada satu aura penting, aura yang lain macam. Ini juga saya dah pernah ulas sebelum ni, pengaruh persekitaran itu adalah sesuatu perkara yang penting dalam melaksanakan amal ibadat. Kalau persekitarannya tak baik, persekitaran tak bantu kita nak buat baik, kita takkan boleh buat. Sebab kita pun bukan kuat sangat. Kita perlu kepada orang lain yang bantu. Perlu kepada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak buat ibadat kalau tak ada tolong, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh buat. Tak ada bantuan daripada Allah, tak boleh datang masjid walaupun sihat. Tak ada bantuan daripada Allah, tak boleh puasa walaupun sihat. Orang sakit juga puasa. Orang yang uzur juga mampu untuk berpuasa. Kalau orang yang sihat, belum tentu. Sebab dia terpulang ataupun lihat kepada bantuan daripada Allah. Sebab tu Nabi ajar kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Nak ingat Allah pun kena ada bantuan daripada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak buat amal ibadat juga perlu kepada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bantuan ataupun disebut sebagai inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam semua aspek ibadat. Kalau tak ada, tak boleh nak puasa Ramadan. Sebab itu, apabila orang yang terbuka hati, dia tidak menganggap puasa itu adalah semata-mata adalah adat. Dia tidak menganggap tarawih itu adalah adat. Kadang kita nampak orang tak pernah datang masjid, tapi tarawih, nampak muka dia. Banyak. Tarawih tak, solat fardu tak pernah nampak. Jumaat pun kadang-kadang nampak. Tapi tarawih nampak. Dari satu sudut bagus, sebab dia menghormati Ramadan dan dia tahu kelebihan dalam Ramadan. Dari satu sudut agak kurang bagus, sebab dia merebut pahala sunat yang setahun sekali, tapi sunat yang hari-hari dia boleh dapat banyak, dia tak rebut. Itu dari sisi pandang yang berbeza. Pandangan ataupun kita pandang dari sudut yang pertama, bagus. Kenapa agak-agak orang yang tak pernah datang masjid langsung, tarawih dia boleh datang? Dia pun tahu, lebih Ramadan, puasa sembahyang tu lebih. Begitu juga hal yang tak pernah datang masjid, tapi bila pergi di Mekah 5 waktu duduk dalam Masjidil Haram. Sama juga. Agak-agak kenapa? Lebih di mana? 2 rakaat Masjidil Haram,
beribu rakaat. Lepas tu yang salah anggapannya balik tak kena sembahyang lah. Sebab dah ada backup lah. Dah dapat beribu-ribu rakaat, balik tak payah solat sebab dah backup. Itu satu fahaman ataupun satu perkara yang salah dalam faham. Jadi agaknya kenapa kita boleh melaksanakan Ramadan? Kenapa kita boleh melaksanakan tarawih? Sebab suasana. Sebab persekitaran tu bantu kita dalam buat amal ibadat. Selain daripada bantuan daripada Allah, persekitaran yang murni, yang baik, dia bagi kesan positif. Kalau seorang-seorang kita nak sembahyang tarawih di rumah, memang tak lah. Tambah waktu sebelum ni, dalam setahun dua sebelum ni, yang tak dibenarkan melakukan solat tarawih. Arahan tak dibenarkan melakukan sunat tarawih di masjid. Buat di rumah. Buat di rumah tu, buat sungguh ke tak buat? Boleh ke nak buat di rumah? Dia perlu ada kekuatan yang luar biasa. Mungkin dia kata, alah, tak ada feeling lah, tak ada feel lah nak buat di rumah. Sebab apa? Tak ada suasana. Itu menunjukkan suasana tu beri kesan. Pengaruh tu. Pengaruh tu. Suasana dipanggil sebagai bi'ah salihah. Persekitaran yang baik dia akan beri kesan. Walaupun kita tak baik sangat. Dia kata aku bukanlah baik sangat, tapi kot-kot aku kawan dengan orang baik-baik ni dapat tempias. 1-2 pun okey lah. Dah dia tak baik dah bergaul dengan orang yang tak bantu dia langsung dalam buat kebaikan, memang hanyut. Sebab itu apa yang perlu adalah kita mencari persekitaran yang baik. Dalam kawasan, dalam orang kata apa, duduk dalam kawasan, dalam qaryah Masjid At-Taqwa ni, TTDI ni, persekitaran yang baik, bentukkan satu persekitaran yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Satukan para sahabat di masjid. Ini bila datang masjid, bila dah meninggal dah. Sebelum ni tak pernah datang. Jadi para sahabat dulu kalau kita tengok, mereka berkenalan antara satu sama lain, pusatnya adalah di masjid. Bila orang tu tak nampak lama di masjid, dia tanya, mana si fulan lama tak nampak datang masjid? Sakit? Oh, pakat ziarah. Itu menunjukkan satu ukhuwah, satu hubungan yang baik. Penyatuan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membina masjid yang pertama. Karena masjid itu adalah tempat bertemu para orang-orang Islam. Baik, apabila tiba Ramadan, hadis yang pertama saya nak bincang, iaitu berkenaan dengan niat. Niat di dalam bulan Ramadan. Niat puasa ni dia lain sikit daripada niat dalam sembahyang. Dia lain sikit niat dalam ibadah-ibadah yang lain. Hadis daripada Hafsah radhiyallahu taala anha, iaitu Ummul Mukminin, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Baik, satu perkara yang perlu kita tahu, malam ini bukan malam dalam pemahaman yang kita faham. Tetapi malam yang dimaksudkan ini adalah melihat kepada kehendak syarak. Sebab itu saya bagi tips kepada tuan-tuan, bila kita baca nas, iaitu Al-Quran ataupun hadis, kemudian kita lihat ada satu perkataan yang mempunyai persamaan dengan bahasa kita. Kita lihat satu perkataan yang ada persamaan dalam bahasa kita, bahasa Melayu contoh. Maka kita jangan faham perkataan itu dengan bahasa kita. Kita mesti memahami satu perkataan yang terdapat di dalam nas syarak dengan apa yang dikehendaki oleh syarak, pemahaman syarak. Contohnya perkataan al-lail. Perkataan al-lail itu terjemah dalam bahasa Melayu maksudnya malam. Arab panggil al-lail. Malam dalam bahasa Melayu bermula daripada tenggelam matahari.
Maksudnya masuk waktu maghrib. Dan pukul 12 malam. Kita panggil malam lagi. Kalau pukul 12:05, dia dah berubah hari kan. Pukul 1, kita panggil 1 pagi 1 malam. 1 pagi. Itu adalah bahasa kita. Tetapi maksud syarak malam lagi. Jadi siapa yang mengatakan malam itu adalah gelap, salah. Malam bukan gelap. Contoh, kalau dia faham malam itu gelap, dia duduk dalam rumah siang. Pukul 6 petang dia dah buka puasa dah. Dia kata dah gelap lah. Rupanya rumah dia gelap. Tak masuk lagi waktu maghrib. Jadi sebab itu dhabit ukuran malam ini adalah terbenam matahari sehingga terbit fajar shadiq. Jadi bermaksud sesiapa yang tidak niat bermula daripada waktu dia luas, dia dipanggil waktu yang muwassa'. Waktu muwassa' ni waktu luas dan ibadat yang kita kerjakan dalam waktu tu cuma sikit. Cuma tak sampai 5 minit. Niat tak sampai 5 minit pun. Kalau nak niat lepas buka puasa, boleh. Niat pukul 12 malam, boleh. Niat pukul 1, pukul 2, boleh. Jangan pula ada yang bertikai, pukul 2 tu bukan malam, dia pagi dia lagi. Tak, masih lagi dalam malam. Sampai sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Ini merujuk kepada puasa fardu. Sebab itu Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ataupun disebut sebagai mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan hadis ini adalah umum kepada puasa yang fardu. Tetapi kalau puasa sunat, mereka berhujah dengan hadis lain. Imam Syafi'i berhujah dengan hadis lain yang mengatakan hal 'indakum syai'un qulna la. Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah. Lalu baginda tanya kepada Aisyah, hal 'indakum syai'? Ada tak makanan hari ni? Nak makan pagi ni? Qulna la. Lalu isteri Nabi mengatakan tak ada. Baginda menjawab, fa inni izan shaimun. Tak apalah kalau macam tu saya puasa lah. Hadis ini mengkhususkan hadis yang tadi yang bersifat lebih umum. Bermaksud Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i mengatakan puasa sunat boleh diniat pada waktu pagi sebelum daripada gelincir matahari. Maksudnya sebelum daripada masuk waktu zuhur, dia boleh niat puasa lagi. Itu merujuk kepada puasa sunat. Pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, tak makan, belum makan lagi, niat puasa lah, senang. Niat puasa dan dia boleh teruskan puasa pada hari tersebut walaupun dia tak niat pada waktu malam. Karena pada waktu malam Imam Syafi'i mengatakan itu adalah wajib bagi puasa fardu, puasa Ramadan, puasa nazar dan sebagainya. Tapi puasa sunat tak semestinya diniat pada waktu malam. Boleh diniat pada waktu keesokan hari. Keesokan hari dalam bahasa kita lah. Sebab keesokan hari dalam pemahaman syarak ni, dia hari itu dah berubah bila masuk waktu maghrib. Itu juga perbezaan. Kalau kita jumpa perkataan al-yaum, yaum itu bahasa Arab. Bahasa Melayu diterjemahkan dengan hari. Hari ini berbeza tak? Ya. Dalam pemahaman kita, perubahan hari itu berlaku bila? 12:01 malam. Pukul 12:01 tu dia dah berubah hari dah. Pukul 12 tengah malam ni, 12:01 dia dah masuk hari Rabu. Walhal pada hakikat sekarang ni hari apa? Sekarang ni hari apa? Ni pukul 8.30. Sekarang hari Rabu. Sekarang dah hari Rabu. Bila lagi? Tenggelam matahari maghrib. Sebab tu orang baca doa akhir tahun bila? Lepas maghrib. Doa awal tahun lepas maghrib. Doa akhir tahun sebelum maghrib. Itu merujuk kepada waktu asar.
Kerana hari yang dimaksudkan dalam definisi kehendak syarak adalah pada malam, iaitu merujuk kepada hari tenggelamnya matahari. Sebab tu kita selalu sebut, ada orang selalu sebut apa dia? Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad. Dibolehkan orang yang berpuasa sunat dia niat pada waktu pagi sebelum dia makan. Ini kalau dah melantak 3 pinggan, dah kena nasi lemak, roti canai, pukul 11, niat puasa lah, boleh lah. Niat puasa sunat. Kalau macam tu hari-hari pun boleh puasa. Sebab dia punya sahur tu pukul 10 pagi. Itu adalah persoalan tentang niat. Sama ada dah makan, dia kata saya dah niat ni, boleh makan lagi ke? Dia dah niat lepas daripada solat tarawih. Lepas solat tarawih dia niat, kemudian ada moreh. Boleh makan ke ni? Saya dah niat ni. Boleh makan ke? Boleh. Bukan puasa lagi. Niat itu untuk esok hari. Sebab tu kalau kita lihat, niat ini dalam bab puasa ni dia special sikit. Dia tak syarat muqtarinan bi fi'lih. Dalam niat-niat yang lain, contoh solat, dia mesti seiring dengan perbuatan mukallaf. Masa takbiratul ihram, masa tu kita niat. Tetapi diberi kelonggaran pada puasa Ramadan, niat waktu malam walaupun kita belum lagi buat. Walaupun kita belum lagi berpuasa. Kerana waktu terbit fajar itu cuma sekejap. Bagaimana puasa kalau orang yang lupa niat di malam hari, kemudian dia sedar dah pukul 7 pagi. Subuh tu memang terlepas lah. Dia dah sedar pukul 7 pagi. Dia tak sempat nak niat. Jadi rugilah. Dia tak dapat puasa pada hari tersebut. Jadi sebab itu diberi kelonggaran untuk dia niat pada waktu yang panjang. Maghrib 7.25 ataupun kita 7.30. Sampai waktu subuh 6.10. Berapa jam? Takkan niat yang tak sampai 5 minit tak sempat. Tapi ada perbahasan tentang backup niat. Dia ada backup niat juga. Tapi bukan dalam mazhab Syafi'i, tetapi boleh kita ikut Imam Malik bin Anas. Yang mana kita niat 1 bulan penuh. Tapi niat 1 bulan penuh bukan bermaksud kita tak perlu niat hari-hari. Ini kena faham elok. Ada orang faham sudah niat sebulan. Esok niat tak? Tak niat. Lusa niat tak? Tak niat. Sebab sebulan dah cover semua. Tak. Sebenarnya niat 1 bulan itu cuma sebagai backup sahaja. Seandainya kita lupa untuk niat pada keesokan ataupun malam ni nak puasa esok, maka kita dianggap sebagai orang yang berpuasa. Sebab kita dah niat pada awal 1 bulan penuh. Itu cuma sebagai backup. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Sentiasalah manusia, iaitu umat Islam, berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka, buka puasa. Ini seorang pun tak miss. Saya dah pernah sebut sebelum ni, sunnah yang orang tak pernah tinggal langsung. Kalau sunnah yang orang selalu tinggal apa dia? Sembahyang ba'diyah, sembahyang tahajud, bahkan tak pernah buat apa dia. Sebab sunnah yang tak kena dengan keinginan dia, tak kena dengan selera dia. Tapi kalau sunnah yang kena dengan keinginan dia, kena dengan nafsu dia, dia tak pernah tinggal. Apa dia? Berbuka di awal waktu. Bahkan tak azan lagi pun dah makan dah. Sebab apa? Excited sangat ni nak buat sunnah ni. Nak buat sunnah, baru orang Bilal baru test mic, baru ketuk mic, tak azan lagi, dah pegang siap lah. Azan Allahu Akbar, terus minum. Rupanya Bilal kata testing dia, tak masuk waktu lagi, menyebabkan batal puasa dengan tak sabar cuma beberapa saat. Dia begini, walaupun 1 minit sebelum masuk waktu, kalau dia terbuka ataupun dia berbuka awal 1 minit, maka puasa dia berjam-jam tadi itu zero.
kosong. Habis rugi ya, memang rugi sebab terlalu terburu-buru. Bukan terlalu mengikut sunnah, ikut sunnah bila masuk waktu betul. Bila masuk waktu baru berbuka. Nabi SAW mengatakan bi khairin, perkataan yang perlu kita highlightkan di sini apa dia? La yazalun nas bi khairin. Sentiasalah manusia, iaitu merujuk kepada orang Islam, sentiasa dalam kebaikan. Buka puasa pun dapat pahala. Makan pun dapat pahala ni. Bahkan di awal waktu dapat pahala. Sebab itu, walaupun nak azan, dibuka dulu dengan tamar. Nanti kita akan bincang insya-Allah kalau sempat bulan depan, kalau adalah, tentang tertib ataupun susunan yang mana yang sunnah berbuka dengan makanan apa. Buka dengan roti jala ke, buka dengan apa dia, yang bulan puasa ni boleh tengoklah makanan pelik-pelik. Yang tak pernah kita jumpa pun akan ada nanti bulan Ramadan. Tapi sunnah dengan tamar yang hanya popular dalam masyarakat kita bulan Ramadan. Malangnya dia hanya popular dalam bulan Ramadan dan menyambut hari-hari tertentu. Contohnya nak tahnik dan sebagainya, baru cari kurma. Dia tak popular. Maksudnya makanan ni hanya popular dalam bulan Ramadan. Itu kurma tu. Tapi yang popular tanpa mengira bulan Ramadan tu lain, masak kurma. Tu kambing masak kurma, itu popular. Tapi kalau tamar, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, siapa yang makan 7 biji setiap pagi? Bukan bulan Ramadan. 7 biji tamar. Tamar mana? Tamar Nabi. Orang panggil tamar Nabi. Tamar paling mahal sekali. Dia panggil apa? Ajwa. Ajwa ni sekilo 100 lebih. 200 pun ada, 1 kilo RM. Dan hari tersebut dia tidak akan ditimpa ataupun diancam ataupun tak boleh kena musibah, tak kena sihir dan sebagainya. Itu disebut dalam hadis sahih nanti. Baik, saya rasa sekadar itu dulu. Masa pun tak mengizinkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.